Baru-baru ini, pada lebih kurang 21 April 2022, negara dikejutkan dan digemparkan dengan berita jago berbasikal trek negara dan juga juara dunia, iaitu Datuk Azizul Hasni Awang menjalani pembedahan jantung open heart surgery disebabkan masalah jantung. Beliau seorang atlet terkemuka berprestasi tinggi dan saya sekadar seorang pelari rekreasi maraton saja juga terkena serangan jantung. Jadi apakah persamaan kisah sakit jantung antara saya dan Datuk Azizul Hasni Awang? Jom kita tonton kisah inspirasi kali ini hanya di YouTube channel Al Rumi. Tonton sampai habis tahu, okey? Alright. Stay tuned. Way dia explain, dia punya strategi untuk operation semua tu memang membuatkan saya rasa very confident lah, very confident. Saya rasa macam memang nak buat secepat mungkin operation ni semua. Jadi 20 hari bulan tu saya dimasukkan ke ward untuk pre-operation. 21 hari bulan saya menjalankan operation pada satu petang waktu Australia ni lah. Memang saya memang di-showkan untuk berehat at least selama 6 minggu ke 3 bulan lah. Saya tak boleh buat banyak kerja berat, tak boleh angkat benda berat, minimum 5 kg dan ke bawah je. Dan saya punya keadaan pun memang macam roller coaster lah, up and down. Ada hari saya rasa okey sikit, ada hari saya rasa memang very down. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Al Rumi channel. Bagi anda yang pertama kali menonton YouTube channel saya, video-video saya, YouTube channel saya hanya sekadar perkongsian ikhlas saya tentang journey saya, kisah weight loss journey saya. Sebab tu saya display kali ini. Buat pertama kalinya saya feature di majalah terkemuka dunia tetapi di Malaysia, iaitu Men's Health Malaysia, tentang bagaimana saya kurus. Itu saya frame buat kenang-kenangan, dan video saya juga saya share tentang dunia running, dunia saya sangat minat, dan saya hanya sekadar seorang pelari amatur, pelari rekreasi, bukan pelari elite, bukan pelari podium. Dan yang paling menarik kat YouTube channel saya banyak share tentang on point running shoe review. Video kali ini saya kira sangat unik dan sangat special. Video kali ini saya kurang video reaksi saya, video perkongsian ikhlas saya tentang kejadian yang menimpa jago trek basikal negara, iaitu Datuk Azizul Hasni Awang, tentang bagaimana beliau menjalani pembedahan jantung open heart surgery kerana beliau ada masalah jantung. Okey, dan saya nak reflektkan tentang diri saya. Dan anda tahu, pada Februari 2020 saya terselamat 2 serangan jantung dan saya menjalani prosedur jantung, dan akhirnya ada stent di dalam jantung saya. Dan saya seorang yang sangat aktif tentang aktiviti gaya hidup sihat, dunia running. Saya dah berlari beberapa maraton dan saya terkena serangan jantung. Jadi saya ada beberapa siri video saya dah share. Anda boleh tonton, link ada kat bawah ni, link ada kat atas ni. Dan apakah persamaan kisah yang menimpa Datuk Azizul Hasni Awang dikaitkan dengan kisah saya? Dan mungkin apa yang berlaku kepada Azizul Hasni Awang juga mungkin berlaku kepada ramai di luar sana. Okey, jadi sebelum itu saya nak mohon kepada anda, sebelum saya meneruskan video kali ini, saya mohon kepada sesiapa yang masih belum subscribe, don't wait long. Subscribe. Terima kasih. Datuk Azizul Hasni Awang tidak perlu diperkenalkan lagi, bukan saja di Malaysia tetapi di peringkat antarabangsa.
beliau yang baru saja berumur 34 tahun, jauh beza lah dengan saya 45 tahun, beza lebih kurang 10 tahun. Pencapaian terbaik beliau, pencapaian paling besar beliau pada tahun 2017 lah, ketika beliau memenangi pingat emas di kejohanan trek berbasikal dunia dalam acara yang sangat beliau gemari, iaitu acara Kirin. Dan banyaklah sumbangan-sumbangan beliau, Kansi, Sukan Commonwealth, Sukan Asia dan juga Olimpik. Apa yang terjadi pada beliau? Diagnosis sakit jantung beliau dikenali lebih kurang anomalous coronary artery, ACA. Sedikit berbeza apa yang berlaku pada saya, dan saya tak perlu ulas lebih lanjut. Anda boleh tonton kronologi kisah beliau ini dan pencerahan dengan lebih mendalam dalam fan page Facebook beliau. Kalau kita dengar Temu Rahmah tadi, beliau ni seorang yang sangat kuat lah. Saya rasa ujian ni sangat besar, sangat hebat untuk beliau. Sebab tu saya sering katakan, apabila saya ditimpa ujian ketika kena serangan jantung 2 tahun lepas, saya rasakan ujian ni berat buat saya. Tetapi ada yang lagi berat lagi. Anda tengoklah apa yang menimpa beliau dan secara jujur apa yang doktor katakan pada saya terkena 2 serangan jantung. Ketika serangan jantung yang kali kedua tu, ajal saya belum sampai lah. Doktor kata sepatutnya saya punya peluang untuk hidup sangat tipis. Mungkin salah satu faktor tu, saya tak jatuh, saya sebab berpaut pada tiang lampu tu, jadi saya berjaya diselamatkan selepas itu. Dan apa yang berlaku kepada Datuk Azizul Hasni Awang, beliau dah sedar lebih kurang tahun lepas lagi, apabila dadanya merasa sakit. Apa yang berlaku pada beliau lebih kurang apa yang berlaku pada saya. Kemudian pemeriksaan beliau di ECG menunjukkan abnormality. Kemudian beliau buat stress test, tak dapat kesan. Kemudian beliau melakukan angiogram pun tak dapat kesan. Hanya apabila beliau melakukan MRI baru dapat kesan problem kat jantungnya itu. Ada 75% blok dekat jantung saya. Anda bayang kalau dia lebih lagi sikit, dah 75% tu, kalau saya push lagi sedikit, dan mungkin umur saya tak panjang. Apa yang berlaku pada Datuk Azizul Hasni Awang adalah sakit jantung yang sering berlaku kepada atlet-atlet muda khususnya. Ada 4 faktor utama yang menyebabkan seseorang itu ada masalah jantung, masalah kardiovaskular. Saya dah ulas dalam video saya sebelum ini. Yang pertamanya, gaya hidup. Gaya hidup ni tak boleh elak lah. Anda tinggi kolesterol, anda makan tak kontrol, anda malas nak bersenam. Dia berkenaan gaya hidup. Apa saja gaya hidup, dia akan menyebabkan jantung anda problem. Yang keduanya, mereka yang merokok. Merokok ni adalah main culprit. Kerana apa yang berlaku pada saya tu, salah satunya adalah merokok. Kerana saya seorang heavy smoker. Saya berhenti tahun 2010. Jadi dah terlambat. Blok tu dah berlaku sebelum 2010. Saya buat macam mana pun dah terlambat. Kemudian yang ketiganya adalah stres. Stres ni yang paling berbahaya. Stres kerja, stres kewangan, stres keluarga, stres perkahwinan, stres politik, stres traffic jam. Itu stres-stres tu menyebabkan masalah jantung. Dia prolong kalau dia berlaku secara berterusan. Dan yang terakhirnya adalah disebabkan faktor genetik. Inilah yang berlaku kepada Azizul Hasni Awang. Jantung beliau ada defek, kecacatan sejak azali. Harus diingat, apa yang berlaku pada beliau tidak ada kena-mengena dengan teori-teori yang pemakanan ubat lah, tidak ada kena-mengena. Benda ini banyak berlaku. Faktor ini lebih kurang arwah anak saya. Anak saya dia kena left heart hypoplastic syndrome. Kecacatan yang sangat obvious, tetapi anak saya itu tidak dapat diselamatkan langsung lah. Dapat dikesan sebaik saja dia dilahirkan. Jadi itulah arwah anak saya, Ari Marisa. Jadi ada 4 persamaan utama. Jadi apa yang berlaku? Kenapa saya nak share 4 persamaan ni? Ia mungkin boleh berlaku kepada anda di luar sana. Okey, yang pertamanya, Datuk Azizul Hasni Awang telah melakukan pelbagai aktiviti berprestasi tinggi dan mengecapi berbagai-bagai kejayaan. Dia dah menang macam-macam, berprestasi tinggi, tapi beliau tak tahu beliau ada masalah jantung sehinggalah baru-baru ini. Begitu juga dengan saya dah berlari beberapa maraton, saya perasan saya sihat, saya fit, saya tak tahu saya ada masalah jantung. Itu yang paling bahaya. Jadi persoalan yang sering ramai tanya ketika saya kena dulu, kenapa baru sekarang kena? Kenapa baru sekarang tahu? Secara saintifiknya doktor tak dapat jawapan yang pasti, tetapi dari segi possibility yang sangat-sangat tinggi mengatakan bahawa blok itu mungkin maybe 55%. Every year bila saya buat stress test, saya buat health screening, tak dapat detect, ECG tak dapat detect, sehinggalah saya melakukan aktiviti yang maksimum. Loading saya tinggi, bulan tu saya buat 300 lebih kilometer, saya buat speed. Dia kena ketika minggu terakhir tu lah trigger, macam anda test engine to the maximum, blok tu dapat rasa. Begitu juga dengan Azizul Hasni Awang, dia kata blok tu dah 20% dan semakin menebal. Kalau dia tak melakukan pembedahan, lebih berbahaya dan sangat-sangat berisiko. Anda dah buat aktiviti tapi anda tak sedar jantung anda ada problem. Kemudian yang keduanya, persamaan kami kedua-duanya terselamat daripada serangan jantung.
beliau dah kena chest pain, tu dah serangan jantung lah sebenarnya tu. Okay, begitu juga dengan saya 2 kali kena. Saya rasa mungkin Azizul dah lebih pada sekali, tapi mungkin sekali yang last tu yang lebih severe, dia rasa tak selesa, dia terus rujuk kepada pakar. Jadi begitu juga dengan saya. Jadi dari segi sudut ni, kedua-duanya terselamat. Saya tak nak jawab lain, tetapi ini adalah ketentuan Allah Ta'ala. Maknanya ajal kami belum sampai, mungkin ada hikmah di sebaliknya, dan sebaik-baik perancangan Allah adalah jauh lebih baik. Kemudian yang ketiganya, persamaan kami, apa yang berlaku pada Azizul dan saya jangan dikaitkan dengan teori-teori yang mengarut-ngarut. Saya ada baca status beliau, ada yang kata konspirasi, makan ubat-ubatan, gaya hidup totally wrong. Apa yang berlaku pada Azizul sejak lahir, problem tu dah ada. Mungkin apabila dia dah meningkat dewasa dan melakukan aktiviti berprestasi tertinggi maksimum, baru dia dapat detect. Begitu juga sama dengan saya. Yang terakhirnya, persamaan kami, kedua-duanya ada impian. Walaupun Datuk Azizul Hasni Awang dah mencapai pencapaian tertinggi, beliau ada impian untuk ke Sukan Olimpik Paris 2024. Begitu juga dengan saya masih ada lagi impian, iaitu saya ingin sekali je cukup. Dulu nak banyak kali lah kan, tapi dah macam ni saya dah ubah ekspektasi saya, impian saya sekali saja untuk menghabiskan larian World Major Marathon di Tokyo. InsyaAllah tahun depan, kalau dibenarkan oleh doktor saya, timing saya dah tak kisahlah. Dulu ada target timing, saya tak kisah, saya nak habis saja. Jadi masing-masing ada impian. Dan kepada Azizul, keep your dream alive, kerana anda adalah inspirasi kepada kami semua. Saya berharap Datuk Azizul tabah, kuat dan kekal, dan seluruh rakyat Malaysia support anda, termasuk saya. Dan saya tahu, saya pasti Azizul boleh lakukannya, dan insyaAllah impian untuk ke Olimpik 2024 akan dicapai kalau follow betul-betul cardiac rehab tu. Dan insyaAllah Azizul akan ke Olimpik, dan insyaAllah saya mohon kepada anda pun doakan saya untuk ke World Major Tokyo Marathon 2023 nanti. Alright, terima kasih kepada anda semua yang sudi tonton sampai habis. Kalau anda suka video ini, tekan butang like, tinggalkan komen, bagi kata-kata semangat kepada Azizul Hasni Awang, dan share video ini kepada rakan-rakan anda di Facebook anda, di media sosial anda, di grup-grup WhatsApp anda. Kerana apa? Kita perlu sama-sama sebarkan kebaikan. Alright, terima kasih sekali lagi. Salam Aidilfitri, salam Syawal, stay safe semua. Akhir kata, stay healthy, keep fit, keep your dream alive. Assalamualaikum.